Jadi kekerapan dekat sini dia dah bagi tahu. Dia dah bagi tahu kekerapan dekat sini ada dua orang yang ketinggian dia adalah antara 150 sampai 154. Ada 11 orang di antara 155 hingga 159 dan seterusnya. Ada 25, 18 dan 9. Okey, jadi untuk menjawab soalan seperti ni kan, yang mana dia tanya kekerapan longgokan tadi tu. Jadi pertama sekali, dua ni salin dekat tepi. Jadi tulis dekat sini, dua. Okey, seterusnya buat apa? Dua tu, tengok yang bawah ni. Tengok yang bawah ni kita ada 11. Jadi 2 tambah 11. 2 tambah 11 kita akan dapat sebanyak 13. Itu cara kekerapan longgokan. Sebab ini kekerapan longgokan. Yang ini adalah kekerapan. Okey, sambung lagi. 13, kita tengok yang bawah ni. Ada 25. Jadi 13 tambah dengan 25. Tambah 25, 13 tambah 25, kita akan dapat nilai dia adalah 38. Nampak kat bawah ni adalah 18. Jadi tambah lagi 38 campur 18 kita akan dapat 56. Dan akhir sekali dekat sini kita ada 9. 56 campur dengan 9 kita akan dapat 65. Okey, jadi ini adalah kekerapan longgokan yang kita dapat 2, 13, 38, 56, 65 kan. Jadi kena make sure kekerapan dia adalah lebih tinggi daripada kekerapan yang sebelumnya. Itulah maksud kekerapan longgokan tadi tu. Sebab kekerapan longgokan ni dia kita kumpulkan kan. Kita longgokkan yang sebelum-sebelum ni. Dia macam kat pelajar punya bilik lah kan. Kat bilik pelajar apa dia? Ada longgokan baju-baju kan. Maksudnya kalau tak kemas bilik, bilik kita bersepah kan. Sebab ada longgokan baju contohnya lah. Jadi sama juga dengan kekerapan pun ada longgokan juga kan. Jadi kekerapan longgokan maksud dia adalah kumpulan ataupun longgokan kekerapan terkumpul sebelum-sebelumnya. Jadi kalau kita nak cek betul tak kekerapan longgokan kita, kita tengok ni. Kita ada dua. Kita tambah dengan 11, tambah dengan 25, tambah dengan 18, tambah dengan 9. Okey, nampak? Kita dapat jawapan dia 65. Maksudnya betul lah total kekerapan kita sepatutnya sama dengan kekerapan longgokan akhir kita. Yang akhir kita ada 65. Okey, jadi itulah soalan 4A kita dah buat. Kita tengok pula soalan yang seterusnya. Jadi kalau pelajar ada soalan boleh tanya je kan. Boleh tanya, jangan risau. Cikgu akan jawab. Cuma lagi senang kalau pelajar tulis dekat chat lah kan. Sebab cikgu takut tak nampak orang punya ayat. Okey, jadi kita sambung 4B dengan 4C. Jadi sementara cikgu prepare dulu, pelajar boleh cuba-cuba buat dulu. Okey, yang tadi tu kita buat 4A kan. 4A sajalah kan. Kita tengok dengan contoh sekali. Okey, jadi ini 4B. Okey, dekat 4B ni jadi dekat 4B ni adalah upah harian kan. Kat sini dia ada tulis upah harian. RM46 sampai RM53, 54 sampai 61, 62 sampai 69. Dan seterusnya kita ada sampai 85. Okey, ada pelajar tanya ni bab berapa? Ini bab 7. Tajuk serakan. Bab 7 Baik, jadi kita ada kekerapan. Dia dah bagi kekerapan dekat sini. And then yang ni adalah upah harian dalam ringgit lah kiranya. Maksudnya orang yang upah harian dia RM46 sampai RM53 ada 12 orang dan seterusnya. Itu maksud dia. Jadi ini contoh-contoh data yang korang akan dapat lah dalam peperiksaan nanti. Okay, jadi kita sambung. Nak buat kekerapan longgokan. Pertama sekali, kekerapan yang pertama ni salin je kat sini. Tulis 12. Okay, 12 dah tulis. Seterusnya 12 ni tengok yang bawah. 12 kita ada 17. Jadi 12 tambah 17 kita akan dapat 29. Itu yang dimaksudkan dengan kekerapan longgokan. Kita kumpulkan kekerapan semasa tu, ambil sekali yang belakang tu, ambil yang sebelum ni. Okey, sambung lagi. Kita ada 29, kita ada 23. Kita tambah dua-dua ni. 29 campur 23 berapa? 29 campur 23 kita dapat 52. Okey, jadi setakat ni 52 ni adalah kekerapan longgokan kita. Maksudnya untuk data-data yang sebelum-sebelum ni semua sekali ada 52. Okey, sambung lagi. 52 campur dengan 19.
kita akan dapat 71. Dan akhir sekali campur yang last sekali ni 71 campur 5. 71 campur 5 kita akan dapat 76. Okay, jadi 76. Itulah 76 kekerapan yang kita ada. Itu maksud dia. Jadi kalau nak cek boleh tambah 12 campur 17 campur 23 campur 19 campur 5. Sepatutnya akan dapat sebanyak 76. Jadi kalau dapat tu maksudnya betul lah korang punya kekerapan longgokan. Kalau tak dapat tu maksudnya adalah tersilap kira ke apa ke kan. Jadi cek balik. Baik, jadi itu kekerapan longgokan soalan B. Kita sambung soalan C pula. Soalan C ni data yang diberi adalah diameter. Diameter dalam cm. Kita ada diameter 1.2 sampai 1.7, kekerapan dia adalah sebanyak 25 dan seterusnya. Jadi dua data ni, diameter dengan kekerapan ni dia beri. Yang dia minta kita jawab adalah kekerapan longgokan. Jadi kekerapan longgokan, okay, pertama sekali kekerapan pertama tu tulis saja dekat sini, 25. Jadi dah dapat 25 dekat sini. And then 25 campur dengan kekerapan seterusnya. 25 campur dengan 36. Jadi 25 campur 36 berapa? 25 campur 36, 61. Okay, sambung lagi 61. Tengok kekerapan seterusnya, 47. 61 campur 47 kita akan dapat jumlah dia adalah 108. Okay, jadi itu semasalah kan. Jadi itu adalah kita punya kekerapan longgokan kita yang ketiga 108. Tengok lagi, kita ada 29 kekerapan yang seterusnya. Jadi 108 campur dengan 29 kita akan dapat jumlah dia adalah 137. Kita ada 137. Jadi kita ada 137 kekerapan longgokan setakat ni. And then yang akhir sekali ada 18. 137 campur 18 kita ada 155. Jadi ini adalah kekerapan longgokan kita. Ini jawapan dia. Kan? Jadi ini yang dimaksudkan dengan kekerapan longgokan tadi tu. Kekerapan longgokan ni kita ambil semua kekerapan kita, maksudnya kekerapan semasa kita tu kita akan tambah dengan yang sebelum. Tambah yang sebelum, tambah yang sebelum. Jadi yang last sekali akan dapat jumlah dia 155 lah kan. Jadi kalau nak cek dia tambah 25 dengan 36, tambah dengan 47, tambah dengan 29, tambah dengan 18. Seharusnya, sepatutnya korang akan dapat jumlah dia adalah 155. Jadi 155 ni sama dengan kekerapan longgokan akhir kita. Jadi maksudnya betul lah cara korang kira tu. Baik, jadi ini adalah kekerapan longgokan. Jadi boleh faham semua? Kalau tak faham boleh beritahu kan, boleh tulis kat chat. Bagi cikgu nampak. Okay, jadi itu nombor 4, kekerapan longgokan. Jadi kita kumpul kekerapan tadi tu. Kita kumpul semua. And then kita total up semua. Kan, kalau dalam bahasa Inggeris tu. Right, jadi dekat nombor 5. Kat sini ada. Dia kata lengkapkan setiap jadual berikut. Kemudian bina histogram. Okay, itu satu soalan. Dan histogram longgokan untuk mewakili data tersebut. Right. Jadi ini soalan dia. Maksudnya dia nak kita tulis histogram dulu. And then dia nak kita buat histogram longgokan. Okay, yang ni kita tengok dulu soalan 5 ni. Okay, jadi ini nombor 5. Kita boleh nampak dekat sini. Jadi nombor 5 ni dia kata kita ada beberapa data. Yang mana data dia datang daripada sini lah. Panjang cm. Data semua datang daripada sini. Yang warna biru ni, cikgu bulatkan. And then kita ada kekerapan dekat tepi dia. Kita ada kekerapan, kita ada sempadan bawah, kita ada sempadan atas. Kita ada kekerapan longgokan juga. Okay, jadi untuk cara plot dia adalah pertama sekali kita tengok
Untuk paksi Y, kita akan tulis kekerapan. Nampak ni, kita tulis kekerapan untuk paksi Y. And then untuk paksi X kita akan tulis panjang. Kan? Kat bawah ni panjang. Kalau boleh nampak lah kan. Jadi bawah ni adalah panjang untuk paksi X. Maksudnya ini paksi X. Ini adalah paksi Y. And then dekat senggat dia tu kan, dekat setiap garis tu kita akan buat, tengoklah yang paling tinggi dekat sini adalah 13. Jadi kita agak-agak kita letak 14 paling tinggi. Kita buatlah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Dan untuk panjang dia pula kita tengok dekat sini kita ada, dia dah buat siap-siap sempadan bawah dengan sempadan atas. Jadi sempadan bawah kita paling rendah 0.5. Paling tinggi adalah 30.5. Jadi tulis je dekat sini 0.5, 5.5, 10.5, 15.5, 20.5, 25.5 dan akhir sekali 30.5. Jadi itu kita punya untuk panjang lah, kita dapat macam ni. Jadi untuk plot tadi tu, untuk histogram biasa, just plot ikut dia punya data. Jadi contohnya 1 sampai 5 ataupun 0.5 sampai 5.5 kita tulis buat 2. 2, 4, 2, tengok kita punya kekerapan tadi. 2, 4, 7, 13, 10, 4. Jadi kalau tengok histogram biasa ni, kita punya bentuk adalah macam ni. And then kita nak buat kekerapan longgokan. Maksudnya kita akan refer kekerapan longgokan, kita akan buat dia dalam bentuk graf. Jadi kalau pelajar tengok, dia menaik macam naik tangga kan. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan kekerapan longgokan tadi tu. Sebab kekerapan longgokan ni kita akan ambil yang belakang sekali. Jadi sebab tu dia jadi bentuk tangga. Dia akan menaik sampai yang akhir sekali tu adalah total semua sekali. Semua kekerapan. Right, jadi kita cuba jawab soalan dia. Jadi kita tengok A dekat sini, kita ada A. Graf kita adalah macam ni. Okay, jadi cikgu ambil jadual dulu. Okay, baik. Jadi ini adalah jadual kita. Maksudnya ini adalah soalan kita lah. Kan? Ini adalah soalan kita. Jadi sekarang ni jadual kita tak lengkap lagi kan maksudnya. Jadi yang dia bagi hanyalah masa, kita ada 2.1 sampai 3.0. And then kita ada kekerapan dekat sini. And then kita ada kekerapan dekat sini. Ada pelajar pasang mic boleh tutup je. Right, jadi kita sambung. Kat sini kita ada 2.1 sampai 3.0. Kita ada kekerapan. Tapi yang lain-lain ni dia tak isi lagi. Sempadan bawah dengan sempadan atas dia tak buat isi lagi. Kan? Jadi kita kena isi dulu. Jadi kita buat start dengan sempadan bawah. Okay, jadi kita buat dulu sempadan bawah ni. Jadi kita ada 2.1 dengan 3.0 dekat sini. Kan? 2.1 dengan 3.0. Jadi 2.1 ni kita anggap belakang dia adalah satu nombor iaitu 2.0. Kan? Jadi 2.1 campur dengan 2.0. 2.1 campur dengan 2.0. Kita dapat 41.4.1. Bahagi dengan 2. Jadi kita akan dapat satu nilai 2.05. Jadi 2.05 itu adalah sempadan bawah kita. Okay, jadi sini 2.05. Okay, untuk sempadan atas, kita buat apa? Kita tengok 3.0 ni, kita tengok had atas dengan had bawah sebelumnya. Jadi kita ada 3.0 dengan 3.1 dekat sini. Jadi 3.0 dengan 3.1 ni kita tambah dua-dua. Okay, cara dia macam ni lah. 3.1 campur dengan 3.0 bahagi dengan 2. Jadi kita akan dapat nilai dia 3.05. 3.05 ni adalah sempadan atas kita. Okey, cikgu ulang lagi, kita buat sempadan bawah. Okey, sempadan bawah. Kita nak buat sempadan bawah dia kan.
Jadi sempadan bawah dekat sini kita ambil 4.0 ni, kita ambil 3.05 ni tulis dekat sini. Maksudnya 3.05 ni dah jadi sempadan bawah pula. Okey, buat sempadan atas. 4.0 dengan 4.1. Tambah dua-dua bahagi dengan 2. Jadi kita tulis 4.0 tambah dengan 4.1 bahagi dengan 2. Kita akan dapat nilai 4.05. Jadi 4.05 ni adalah sempadan atas kita. Okay. And then sambung semua tu. Kat sini cikgu dah buat kan siap-siap. Jadi sempadan bawah kita adalah 4.05. And then sempadan atas kita yang seterusnya adalah 5.05. 5.05 dengan 6.05. And then kita ada 6.05 dengan 7.05. Dan akhir sekali 7.05 dengan 8.05. Okay, ini sempadan bawah dengan sempadan atas kan. Maknanya dah lupa tu, cuba ingat-ingat balik cara buat sempadan bawah dengan sempadan atas. Okay, jadi kita dah isi sempadan bawah dengan sempadan atas. Kita tak isi lagi kekerapan longgokan. Okay, kekerapan longgokan tadi cikgu dah ajar kan. Jadi 5 dekat sini, salin dulu 5 dekat sini. And then nampak sini ada 8. 5 tambah dengan 8. Kita akan dapat 13. 13, kat sini ada 12. 13 tambah dengan 12 kita akan dapat 25. And then seterusnya 13 lagi, 38. Tambah dengan 9 dapat 47. Dan akhir sekali tambah dengan 3 kita dapat 50. Okay, ini adalah kekerapan longgokan kita. Jadi dah lengkap lah kita punya jadual. Dah lengkap jadual barulah boleh buat histogram. Okay, kita buat histogram dulu. Untuk buat histogram pertama, bahagi kepada paksi X dengan paksi Y. Nanti pelajar buatlah lawa-lawa sikit. Kan? Sebab cikgu tak ada kertas graf dekat sini. Okay, jadi histogram kita dia antara masa kekerapan. Okay, sorry silap. Kekerapan dulu dekat sini. Kekerapan kita adalah paksi X, paksi Y. Paksi X kita adalah masa, iaitu dalam minit. Okay, jadi nak plot tepi ni. Kita buat macam mana? Kita tengok nombor paling tinggi adalah nombor berapa kekerapan paling tinggi? Nombor paling tinggi adalah 13. Jadi kita buatlah agak-agak paling tinggi adalah 14. Jadi kita buat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Alright, masa. Kita tengok masa. Masa paling tinggi kat sini adalah 8 minit. Kita tengok sempadan bawah dengan sempadan atas. Kita start daripada sini kosong. Jadi tepi ni kita start terus dengan 2.05. Kita ada 2.05, 3.05 dan sambung seterusnya. 4.05, 5.05, 6.05, 7.05 dan akhir sekali 8.05. Okay, boleh nampak ke ni? Nanti korang buatlah lawa-lawa sikit kan. Okay, jadi nak buat histogram. Tengok. Antara 2.05 dengan 3.05 ada berapa? Ada 5 kekerapan. Jadi ada 5 kekerapan, buat 5. Agak-agak lah dekat sini. 5 sebanyak ni. 5. And then antara 3.05 sampai 4.05 ada 8. Jadi 8 dekat sini. Okay, buat macam ni. Sambung seterusnya. 12, 13, 9, 3 tu sambung. Jadi yang last tu 12. Agak-agak 12 dekat sini. Saya ingat sikit lah cikgunya. Yang tu 13. 6.05 sampai 7.05, 9. 9 dekat sini agak-agak. And then untuk 7.05 sampai 8.05, 3. 3 dekat sini lah. Okay, jadi ini histogram kita. Dia bentuk macam ni lah kan. Tapi cikgu rasa korang boleh buat lagi lawa lah. Kan? Macam cikgu ni dia macam bangunan bengkok-bengkok kan. Okay, jadi ini histogram. Kalau histogram, bentuk graf yang kita akan dapat adalah seperti ini. Bentuk graf yang kita akan dapat. And then dia kata buat kekerapan longgokan punya histogram pula. Jadi histogram longgokan. Nama dia histogram longgokan.
Okay, salah eja ni, longgokan. Longgokan. Jadi sama juga buat part CX dengan part CY. Tulis dekat tepi ni part CX dengan part CY. Jadi ini adalah kekerapan. Ini adalah minit. Masa dalam minit. Sama, tepi ni kita tengok. Longgokan kita paling tinggi adalah sebanyak 50. Jadi kita letak kat sini nombor paling atas 50. Nombor paling rendah 5. Jadi agak-agak sikit kan macam mana nak buat. Jadi kita buat 10, 20, 30, 40 dengan 50. Sebab kat sini kita tengok yang ni je. Sekarang ni yang kita akan tengok adalah yang ni sahaja. Yang ni dengan sempadan bawah dan sempadan atas. Jadi kita tengok dua ni sahaja. Okey, jadi sempadan bawah dengan sempadan atas tu sambung macam biasa. Buat macam yang sebelah kiri ni. Buat 2.05, 3.05, 4.05, 5.05, 6.05, 7.05 dan akhir sekali 8.05. Jadi histogram longgokan ni tengok. Yang pertama 5 agak-agak dekat sini. Yang kedua 13 agak-agak dekat sini dah. 25 dekat sini, tengah-tengah sini. Sini. 5.05 sampai 6.05, 38 nak dekat 40 dekat sini. 6.05 sampai 7.05, 47 agak-agak dekat sini. Dan akhir sekali 7.05 sampai 8.05 kita dapat 50 dekat sini. Okey, jadi ini adalah histogram longgokan. Dah dapat histogram longgokan dekat sini. Jadi macam cikgu cakap tadi, histogram longgokan sepatutnya korang akan dapat macam tangga lah. Dia macam menaik macam tangga. Sebab apa? Dia nama pun longgokan, dia berkumpul. Jadi dia makin naik. Dia berbeza dengan histogram biasa. Histogram biasa dia tak menentu. Bentuk dia tak menentu. Jadi dia sekejap naik, sekejap turun pun ada. Okay, jadi itu adalah untuk 5A. Okay, boleh faham semua? Ada soalan dekat ni? Okay semua dekat ni. Jadi itu 5A. 5A tu dia suruh buat histogram longgokan dengan histogram biasa lah kan. Okay, jadi kita cuba buat lagi satu. Kita cuba buat yang B pula. Kita cuba buat yang B. Jadi B kita ada jadual macam ni. Kita copy dulu. Okay, jadi ini adalah soalan kita. Sama juga dia minta kita buatkan histogram dengan histogram longgokan tadi tu. Okay, jadi kita kena isi dulu. Yang dia bagi adalah markah dengan kekerapan sahaja. Tapi kita tak ada lagi sempadan bawah, kita tak ada lagi sempadan atas. Kekerapan longgokan pun kita tak ada juga. Okay, jadi pertama kita isi dulu sempadan bawah. Okay, jadi sempadan bawah ni korang anggap 20 ni belakang dia ada 19. Kan? Sebab sebelum 20 tu 19 lah. Kan? 20 campur dengan 19. 20 campur dengan 19 yang sebelum dia bahagi dengan 2. Kita dapat 19.5. Jadi sempadan bawah kita adalah 19.5. Untuk sempadan atas pula, nampak 29, nampak 30. Maksudnya ambil had atas dan had sebelum grup yang selepas ni, kelas yang selepas dia. Jadi tambahkan 29 dengan 30. 29 campur 30 bahagi dengan 2. Dapat nilai dia 29.5. Jadi sempadan atas kita 29.5. Itu cara untuk sempadan bawah dengan sempadan atas. Sebab nanti dekat kertas 2 korang akan buat benda ni kan. Kena buat sempadan bawah dan sempadan atas. Jadi kena ingat benda tu. Okay, jadi kat sini cikgu dah siapkan, dah kira kan. Kat sini 29.5, 39.5, 49.5, 59.5 dan akhir sekali 69.5. Sama dengan sebelah ni 39.5, 49.5, 59.5, 69.5 dan akhir sekali 79.5. Okay, jadi kita dah lengkap kita punya sempadan bawah dengan sempadan
atas. Seterusnya kita nak buat kekerapan longgokan. Pertama sekali nampak kat sini ada 5. Saya tulis 5 kat sini. And then yang seterusnya ada berapa? Ada 9. 5 tadi tu tambah dengan 9. 5 tambah 9 berapa? Tekan je kita. Dapat 14. And then seterusnya 14. 14 campur 14 dapat 28. Kita ada 8 dekat situ dapat 36. 36 campur 6 dapat 42. Tambah 3 dapat 45. So dah lengkap dekat sini. Dah lengkap kekerapan longgokan. Dan kita dah ada sempadan bawah, dah ada sempadan atas. Jadi dah boleh buat graf macam biasa. Jadi graf kita pertama sekali kita nak buat histogram dulu. Buat paksi X dengan paksi Y. Okay, jadi paksi Y kita adalah kekerapan. Jangan terbalik pula, jangan letak dekat paksi X pula. And then kita ada paksi X kita adalah markah. Okay, jadi kita punya kekerapan yang paling tinggi dekat sini ada nombor 14 kan. Jadi kalau paling tinggi nombor 14 kita buatlah agak-agak kita buat 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan akhir sekali 14. Markah kita tengok. Markah yang paling tinggi kita ada 79.5. Jadi buat dekat sini 19.5, 29.5, 39.5, 49.5, 59.5, 69.5 dan akhir sekali 79.5. Nanti korang buatlah cantik-cantik dekat kertas graf. Kalau nak buat dekat kertas graf nampak lagi tersusun. Okey, jadi ini histogram biasa, histogram kekerapan. Jadi untuk 19.5 sampai 29.5 ada 5 orang. Ada 5 orang jadi tulis. Agak-agak 5 dekat sini. Nanti korang buat lawa-lawa sikit. Okey, 29 sampai 39.5 ada 9 orang. 9 orang agak-agak dekat sini. 9 orang. Antara 39.5 sampai 49.5 ada 14 orang. 14 orang yang paling tinggi. 14 orang. Oops, terlebih. Ambil sini, ambil tepi dan macam ni. Alright, jadi kita dapat 14 orang. 49 sampai 59.5 ada 8 orang. Ambil 8 orang kat mana agak-agak? 8 orang dekat sini. 8 dekat sini lah. Rendah sikit daripada 9 tadi. 59.5 sampai 69.5 ada 6 orang. 6 orang dekat sini. Dan akhir sekali 3 orang dekat sini. Okay, jadi ini histogram biasa kita. Belum buat histogram longgokan lagi. Okay, sekarang barulah kita nak buat histogram longgokan. Histogram longgokan. Okay, histogram biasa tadi kita tengok yang ni. Histogram biasa kita tengok yang ni. Tapi histogram longgokan kita akan tengok yang kekerapan longgokan. Jangan tersalah tengok. Okay, jadi buat paksi X, paksi Y. Paksi Y adalah kekerapan. Paksi X adalah markah. Okay, untuk label pun penting juga. Jangan terbalik macam cikgu cakap tadi. Jadi kosong. Tengok markah paling tinggi. Kekerapan paling tinggi adalah 45 kan. Jadi kita buat dia 10, 20, 30, 40, 50. 50 tu okey lah. Buat paling tinggi dia kata 45. And then tengok sempadan bawah dengan sempadan atas sama dengan graf yang sebelum ni. 19.5, 29.5, 39.5, 49.5, 59.5, 69.5 dan akhir sekali 79.5. Jadi ini markah. Maksudnya paksi X kita dah siap lah. Jadi yang tinggal hanyalah nak buat graf saja. Jadi tengok. Antara sempadan bawah 19.5 dan sempadan atas 29.5 ada 5. Tengok yang pertama ni, 5. Ada 5, agak-agak dekat sini lah 5. Tengah-tengah. Baik, dapat 5. Seterusnya 14. 14 dekat sini. Seterusnya 28. 28 dekat sini. 36. 36 dekat sini. 42 dekat sini. 45 dekat
sini. Sekejap, 5, 14, 28, 36, 42. 45 dekat. Kita kan 469 sampai 45 dekat sini. Baik, jadi ini adalah histogram longgokan kita. Ini adalah histogram longgokan kita. Kalau nampak, macam cikgu cakap, histogram longgokan ni dia macam tangga. Nampak dia menaik macam ni. Kalau histogram biasa kita, dia tak macam tangga. Dia macam bentuk dia tak ada ni lah. Bentuk dia tak ada corak. Dia berterabur. Histogram longgokan dia macam tangga, dia menaik. Jadi ini adalah cara untuk buat histogram. Histogram dia macam buat bar chart, tapi duduk rapat-rapat. Histogram longgokan sama juga, cuma bentuk dia adalah menaik. Okay, jadi itu 5B. Okay, ada soalan? Okay, jadi itu 5B, 5A kita dah buat. Kita tengok nombor 6 pula. Nombor 6 dia kata lukis poligon kekerapan daripada setiap histogram yang berikut. Alright. Jadi ini antara soalan yang boleh keluar juga dekat kertas 2. Kertas 2 dia pertama dia suruh lukis histogram. And then dia suruh kita buat poligon kekerapan. Jadi kita tengok apa itu poligon kekerapan. Kita tengok poligon kekerapan tu apa maksud dia. Okay, jadi letak sini dulu, kita besarkan sikit. Saya boleh nampak. Okay, jadi ini data dia. Kan, kalau korang tak boleh nampak dengan jelas, boleh tengok dekat bahan korang. Okay, jadi apa yang kita perlu buat adalah pertama tengok kita ada kekerapan dan kita ada histogram lah. Kan, kita ada histogram. Dah siap-siap buat kat sini. Jadi tips dia, cara untuk membuat poligon kekerapan adalah kita ambil titik tengah dekat setiap histogram. Jadi kalau contoh petak kita macam ni, kita ambil tengah-tengah. Tengah-tengah ni dekat sini. And then ambil yang paling atas dia. Paling atas dia, kita tanda dekat sini. Pangkar dekat sini. Sama juga kalau kita ada graf, kita ada bar chart sebelah dia, contohnya tinggi dekat sini kan. Dia tinggi sikit. Ambil titik tengah dia. Ambil titik tengah dia, pangkar dekat sini ataupun plot dekat sini. And then sambungkan garisan tu. Guna garisan lurus. Kalau yang sebelah ni adalah kosong contohnya. Kosong kan. Ambil titik tengah dia. Titik tengah dia dekat sini. Jadi plot dekat sini. Sambungkan garisan tadi tu. Guna garisan lurus. Bukan guna garisan bengkok-bengkok kan. Jadi itu contoh ya. Jadi kalau kita tengok dekat contoh. Yang sebelah kiri ni. Kita dah dapat satu poligon kekerapan dekat situ. Okay, jadi kita cuba buat yang A. Cuba buat yang A. Macam cikgu cakap, kita ambil titik tengah dekat sini, plot dulu kat sini. Plot dekat tengah-tengah, plot dekat tengah-tengah sini, plot dekat tengah sini, sini, sini dan akhir sekali yang dekat sini. And then ambil pembaris, kan? Ambil pembaris supaya boleh dapat buat garisan lurus. Sini gabung dengan sini, sini gabung dengan sini, sini gabung naik sini, 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 sini dan sini. Jadi yang warna merah ni, kan? Yang cikgu warnakan warna merah ni, ini adalah poligon kekerapan kita. Poligon kekerapan. Sebab kadang-kadang pelajar ada keliru. Ni apa benda ni? Histogram ke ni poligon? Jadi kena tahu bezakan apa yang dia minta. Okay, jadi itu A. Kita cuba buat yang B pula. Cuba buat yang B. Jadi macam dia cakap, ambil yang tengah-tengah, titik tengah dekat sini. Ambil dekat sini, dekat sini, dekat sini. Dan ambil yang paling atas dia. Maksudnya dia punya bumbung lah kan. Kalau macam, anggap ini macam bangunan, kita ambil dekat bumbung dia. Okay, dah plot tu, dah pangkal semua-semua. Gariskan antara dua titik. Satu kat sini. Satu dekat sini, satu dekat sini, 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 sini dan sini. Okay, jadi kita dapat macam bukit lah dekat tu kan. Macam bentuk bukit. Pangkah dia macam tu. Okay, jadi kita dah dapat poligon kekerapan dekat sini. Poligon kekerapan. Okay, akhir sekali. Yang C, kita buat yang C ni pula. Sama juga pangkah dekat sini, pangkah dekat sini, pangkah dekat sini, 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 sini dan akhir sekali dekat sini.
sambungkan 2 titik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita dah dapat dekat sini poligon kekerapan. Jadi itulah. Ini adalah poligon kekerapan dia. Sekejap cikgu minum air. Okey, jadi itu cara untuk buat poligon kekerapan. Sebab kadang-kadang kertas 2 dia akan tanya kan. Kertas 2 dia akan tanya. Dia kata plotkan poligon kekerapan untuk data-data yang diberikan. Jadi inilah cara dia. Ambil titik tengah, pangkah ke nak buat titik ke, tak kisah, tak kurang dekat kurang. Yang penting korang tandakan dekat situ. And then gariskan sahaja. Akan dapat bentuk macam ni. Right, jadi itu nombor 6. Ada soalan setakat ni. Boleh faham kan? Ini cara dia untuk buat poligon kekerapan. Ingat, poligon kekerapan akan dapat bentuk garisan. Kalau histogram dia nampak macam bangunan. Okay, kita tengok soalan nombor 7. Soalan nombor 7. Mana soalan nombor 7 ni? Okay, soalan nombor 7 dia kata bina poligon kekerapan berdasarkan setiap jadual kekerapan yang berikut. Maksudnya kita ada jadual, contohnya kita tengok contoh yang pertama ni. Jadi kita ada contoh ni dekat sini. Kita ada kelajuan dengan kekerapan. Jadi dia ada range dia 31 sampai 40, 10 semua tu. Jadi cara dia adalah pelajar kena plot. Right, jadi cikgu akan tunjukkan. Kita tengok soalan yang A ni dahulu. Jadi kita ambil dulu soalan A ni. Kalau tak jelas kalau tak jelas korang boleh tengoklah bahan yang cikgu ada send kat group WhatsApp. Apa kita boleh keluar ni. Tidak dia tak keluar pula. Okay, jadi ini soalan kita. Kalau tak clear, korang boleh tengok korang punya bahan. Kadang-kadang tak jelas kan. Okay, besarkan sikit. Alright, jadi ni soalan kita. Dia kata buat. Okay, sebenarnya patutnya kena keluarkan kertas graf lah kan. Tapi cikgu buat anggap macam cikgu ada kertas graf. Jadi ni soalan kita. Dia nak poligon kekerapan berdasarkan kita punya graf dekat sini kan. Kita ada graf, kita ada data dekat sini. Kita ada 5.1, 6.0, ada 3 kekerapan dan seterusnya. Tapi jadual ni tak lengkap lagi. Sebab apa tak lengkap? Sebab kita kena buat jadual baru. Okay, jadi jadual baru yang kita kena buat adalah pertama sekali dekat sini adalah masa. Okay, jadi buat sama-sama ni cikgu. Kita ada masa dekat sini. Masa dalam minit. Nanti korang buat jadual lawa-lawa sikit. Okay, masa minit kita ada 4.1 sampai 5.0. Okay, nampak kat sini 5.1 sampai 6.0 kan? Tapi kita ambil yang belakang dia lagi. Jadi belakang dia 4.1 sampai 5.0. And then kita ada 5.1 sampai 6.0. 6.1 sampai 7.0. 7.1 sampai 8.0. 8.1 sampai 9.0 dan akhir sekali 9.1 sampai 10.0. Okay, jadi ni jadual pertama kita.
Jadual kedua apa yang kita kena buat adalah kekerapan. Kekerapan. Jadi tengok kekerapan dia kata 3. Ya, 4.1 sampai 5.0 dia kata tak ada kan. Dia kata tak ada, jadi kita tulis kat sini kosong. Okay, yang ni kita kena tambah lagi 10.1 sampai 11.0. Jadi 4.1 sampai 5.0 tak ada, kosong. 5.1 sampai 6.0 ada 3. Ada 5, ada 10, ada 14, ada 7. Okay, yang belakang ni memang tak ada kosong. Biar kosong kat situ. Sebab apa cikgu akan tunjukkan jadi. Kita ada kekerapan dan akhir sekali untuk buat poligon kekerapan. Untuk buat poligon kekerapan, apa yang kita kena buat dalam jadual adalah yang akhir sekali adalah titik tengah. Ingat lagi tak titik tengah? Last week kita ada buat kan? Last week kita ada buat titik tengah. Jadi untuk buat titik tengah, yang patut korang buat adalah ambil ni, nampak 4.1. Okay, jadi 4.1 tambah dengan yang seterusnya. Had atas korang 5.0. Tambah 5.0. Bahagi dengan 2. Dapat nilai dia 4.55. Jadi itu adalah titik tengah korang. Jadi tulis dekat sini 4.5. 4.55. Sama juga 5.1 tambah dengan 6 bahagi dengan 2. Okay, jadi kat sini cikgu dah siapkan lah. 5.55, 6.555, 7.55 dan akhir sekali kita ada 8.55, 9.55, akhir sekali 10.55. Okay, jadi 3 benda ni adalah yang korang kena ada dekat jadual korang. Pertama, ini memang ada lah, dia bagi. Kedua, kekerapan, korang kena start daripada kosong dulu dan diakhiri dengan kosong. Dan akhir sekali korang kena ada titik tengah. Titik tengah ni macam cikgu cakap lah, had atas tambah dengan had bawah bahagi 2. Kan? Dah macam orang Kedah dah, had kan. Okay, jadi and then seterusnya kita nak buat, sekejap, kita kena tambah satu page. Okay, kita nak buat plot. Plot poligon kekerapan. Plot poligon kekerapan. Untuk soalan A tadi tu. Soalan A tadi. Jadi jadual kita dah buat kat sini. Jadual kita dapat jadual macam ni. Masa, minit, kekerapan, titik tengah semua itulah kan. Jadi untuk buat plot titik kekerapan, pertama sekali beza bahagikan 2. Buat paksi X dengan paksi Y. Okay, jadi buat paksi X dengan paksi Y. Dekat sini paksi Y kita adalah kekerapan. Paksi X kita adalah masa. Kat sini masa kan, masa dia bagi. And then start daripada kosong. Okay, tengok kekerapan kita. Kekerapan paling tinggi nombor apa? Paling tinggi ada nombor 14. Jadi kalau paling tinggi 14, kita agak-agak dekat sini, kita buatlah. Nak okey sikit, kita buat 4, 8, 12, 16. 4, 8, 12, 16. Ini terpulang dekat orang sebenarnya kan. Scale tu, skala tu terpulang dekat orang. And then masa, kita tengok masa paling tinggi 11.0. Tapi yang kita akan tengok adalah titik tengah. Korang kena tengok titik tengah ni plot dekat paksi Y, paksi X korang. Jadi kita ada 4.55, paling tinggi 10.55. Okay, jadi plot dekat bawah ni. Start dengan 4.55, 5.55 dan seterusnya. .55 dan akhir sekali 10.55. Alright. Jadi sekarang kita nak plot. Kita dah ada paksi X, kita dah ada paksi Y. Kita nak plot. Okay, ingat data ni, kita tengok.
kosong dekat sini, 0, 3, 5, 10, 14, 17, 7 dengan kosong. Okay, jadi yang pertama adalah kosong. Jadi kosong tanda dulu kat sini. Tandalah pangkal dekat sini. Cikgu buat warna biru lah supaya korang senang nak nampak. Tanda pangkal dekat sini kosong. Okey, yang seterusnya, kekerapan yang seterusnya ada 3. 3 agak-agak dekat sini lah. Kan? Okey, untuk 6.55 titik tengah dia, kekerapan dia adalah 5. 5 agak-agak dekat sini. Kan? Kalau korang pakai kertas graf senang. Kat sini saya guna di kertas graf kan. 7.55 ada 10. 10 dekat sini. 8.55 ada 14 dekat sini. 9.55 ada 7. 7 dia turun balik. 7 turun balik dekat sini. Dan akhir sekali ada kosong. Tanda dekat sini. Okey, dah dapat pangkal-pangkal semua ni, gariskan. Pakai pembaris. Buat garisan lurus. Garisan lurus, garisan lurus. Okey, yang ni tak berapa lurus ni. Garisan lurus, garisan lurus, garisan lurus. Dan akhir sekali. Lama bengkoknya. Okey, jadi kita dah dapat satu plot yang berbentuk macam ni. Sekejap dia tiba dalam flash. Okay, jadi ini plot kekerapan kita kan. Plot kekerapan yang kita dah dapat berdasarkan jadual yang kita baru buat dekat sini. Jadual ni yang kita baru buat. Okey, boleh faham setakat ni. Jadi itu kalau soalan dia kata plot poligon kekerapan. Jadi ingat poligon kekerapan ni bentuk dia macam bukit. Buat macam ni. Bentuk dia adalah macam bukit. Okay, jadi kita tengok yang baru. Kita tengok soalan 5B pula. Mana tadi? Okay, jadi kita ada soalan 5A dah buat tadi. Tengok soalan 5B. 5B pula 7B. Sorry. Jadi 7B dekat sini. Dia kata kita ada umur dengan kekerapan. Okay, jadi sebab kita ada 4 minit je, cikgu buat laju sikit. Kalau tak faham, beritahu Mungkin cikgu agak laju sikit tapi kena faham lah. Sebab kita ada sejam ni kan. Takut kalau lambat explain, takut tak sempat cover sebanyak mungkin. Okay, jadi pertama korang kena bahagikan kepada 3. Korang kena ada umur, jadual umur. Jadi tulislah dekat sini. Kita ada 20, 29. Ambil yang belakang dia. 10 sampai 19. 20, 29, 30, 39, 40, 49, 50, 59, 60, 69. Tambah lagi satu. 70, 79. Okay, jadi dah dapat umur. And then sebelah ni adalah kekerapan. Kekerapan 0, 12, 20, 35, 27, 15 dan 0. Okey. Yang terakhir titik tengah. Okey, titik tengah macam cikgu cakap tadi lah. Titik tengah ni tambah had bawah dengan had atas. Jadi 10 tambah 19 bahagi dengan 2. Kat sini cikgu dah kirakan 14.5, 24.5, 34.5, 44.5, sambung. 54.5, 64.5 dan akhir sekali 74.5. Okey, maksudnya daripada data ni kita dapat semua ni. Dapat yang belakang-belakang ni. Okey, dah dapat jadual macam ni, nak kena plot. Nak kena plot poligon kekerapan. Plot poligon kekerapan. Macam cikgu cakap tadi, kena bahagi kepada 2 faksi. Faksi pertama, faksi Y, faksi kedua, faksi X. Okay, jadi faksi X, faksi Y kita sentiasa kekerapan. Faksi X kita dekat sini adalah umur. Tahun. Okay, jadi refer dekat graf belakang tadi. Paling tinggi kita ada 35, betul tak? Jadi buat dekat sini.
10, 20, 30, 40. Okay, kalau korang nak buat 5, 10, 15 pun boleh kan. Lagi lawa lah nanti kan. Okay, and then kita tengok titik tengah kita yang paling rendah 14.5, sambung 24.5, 34.5, 44.5, 54.5, 64.5 dan answeri 74.5. Okay, jadi cikgu ambil warna biru. 14.5 kosong. 24.5 dia adalah sebanyak 12 kat sini. 34.5 sebanyak 20 kat sini. Seterusnya 35 tengah-tengah ni. Ada 27 dekat sini lah agak kan. 4.5, 15 dekat sini dan akhir sekali kosong. Okay, jadi apa yang korang kena buat, gariskan dua-dua ni. Dua pangkah tu gariskan, buat garisan lurus. Alamak, tak lurus. Garisan lurus dan akhir sekali garisan lurus. So ini adalah poligon kekerapan untuk soalan 7B. Okey. Boleh faham? Jadi itulah cara untuk buat poligon kekerapan. Okey, ada soalan setakat ni. Sekarang dah pukul 10 kan. Patutnya kita dah habis dah kan. Okey, kalau ada soalan, cikgu buka ruang untuk tanya soalan. Yang mana tak ada soalan, dah boleh left lah kan. Jadi kita tamatkan kelas kita setakat ni. Jadi itu saja daripada cikgu. Okey, sekian, terima kasih dan Assalamualaikum. Dan salam sejahtera untuk yang non-Muslim. Baik, jadi itu saja. Kita jumpa next week. Okey. Terima kasih cikgu. Sama. Baik, sama-sama.